Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Chow Kong Yao, Ketua Menteri TKM Datuk Muhammad, Menteri Komunikasi, Saudara Fahmi, KSU ada KP, pembesar-pembesar ramai di Pulau Pinang ini. Termasuk Tan Sri Salim, MCMC dan Majlis Pembangunan Bumi Putra, Tan Sri Khalid. Saya ucap terima kasih atas kesediaan Kementerian Komunikasi, SKMM dan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pulau Pinang selain Majlis Pembangunan Bumi Putra untuk meneruskan dengan ikhtiar ini. Saudara-saudari harus faham, ikhtiar ini ikhtiar baru, maknanya dalam konteks negara, perjalanan, liku-liku, usaha membangunkan masyarakat negara ini, transformasi digital merupakan di antara agenda penting ekonomi madani. Maknanya, kalau negara ini nak kita pacu dengan lebih laju dan rakyat nak bersama dalam arus perubahan yang pantas dan kencang, maka tahap penguasaan ilmu dalam bidang-bidang baru harus cepat dikuasai. Generasi saya tidak terdedah dengan teknologi digital. Ini hanya kemudian ya, berkembang lebih pesat di negara kita selepas reformasi industri, itu timbul dengan pengenalan IT, ya, alat komputer. Tapi dalam beberapa puluhan tahun yang lalu, mula secara kencang perubahan yang berlaku. Kalau kita lambat menyesuaikan diri, kita akan ketinggalan. Negara-negara kecil di Eroppa yang dulunya agak ketinggalan, itu dengan keupayaan perubahan, merubah, memacu dengan laju, dia ke depan. Kita pun dalam beberapa tahun lalu, kerana keadaan politik yang belum stabil, fokus negara tidak mungkin ke arah pertumbuhan ekonomi, apalagi transformasi digital. Sekarang alhamdulillah, keadaan kita memungkinkan pemusatan perhatian kita sepenuhnya ke arah pembangunan ekonomi dan transformasi digital. Dan di antara langkah yang saya lihat hari ini, termasuklah memperluaskan. Ini soal digital ini kalau tidak kita tangani dengan baik, akan terus menyebabkan berlakunya kesenjangan di antara golongan terdidik dan masyarakat bajak. Di kalangan orang kaya, ya, dengan elit, dengan rakyat kebanyakan. Kerana ini teknologi baru. Dan kalau tidak ditangani, dia memerlukan kos tambahan. Ya, dan kecanggihan. Kalau anak-anak nak belajar daripada ibu bapa, soal digital yang disebut transformation, ini sukar sekali. Melainkan ibu bapa yang terdidik di kota dengan kemudahan-kemudahan ada. Maknanya jentera kerajaan, termasuk SKMM, dan kita tidak mahu juga galangan Bumi Putra ketinggalan, maka Majlis Pembangunan Bumi Putra bersama SKMM dan Saudara Ketua Menteri juga bekerjasama memberikan perhatian khas. Umpamanya, TVET, dulu dia tidak dianggap penting. Kerana TVET ini dianggap aliran teknik yang tahap kedua. Sekarang tidak lagi. Orang yang terdidik di TVET dan kalau diberikan kursus-kursus yang strategik akan mendapat upah dan gaji lebih tinggi. Kalau TVET-nya umpamanya dengan Petronas dan termasuk dalam upaya welding,
maka pendapatan minimalnya RM7,000. Dia tidak ke politeknik atau mungkin ke politeknik, tapi tentunya tidak ke universiti. Sebab itu anak-anak terutamanya harus faham bahawa pendedahan kita berikan ini pertama tentunya kerana keperluan sebasa. Kedua, mengelakkan kesenjangan melebar. Ya. Kemudahan yang digunakan oleh orang kaya, bila ada digital transformation, lagi melebar. Orang susah dengan orang senang. Langkah yang kita ambil ini untuk cuba menghalang berlakunya kesenjangan yang terus membengkak atau melebar. Ini bermakna anak-anak harus memanfaatkan sepenuhnya. Dan semua jentera kerajaan, unit penjelasan, unit ekonomi, bahagian pentadbiran, pejabat daerah, Malay Perbandaran, harus berikan kerjasama kerana ini ada mission yang lebih besar. Dia bukan saja satu program khas, digital, dikatakan kecelekan digital. Dulu kita katakan literasi, kecelekan dari segi ilmu. Sekarang ni ada kecelekan budaya, cultural literacy. Sekarang kecelekan digital, digital literacy. Dan digital literacy ini program yang sengaja diperluaskan. Sebab itu ada rencana umpamanya TVET. Itu diperkenalkan juga di Mahat Tahfiz. Kerana terlalu ramai yang kata Mahat Tahfiz, baik, tetapi kalau tidak diperluaskan ilmunya, tidak akan menampung keperluan mereka mendapat pekerjaan dan pendapatan yang lumayan bagi keluarga dan bagi masyarakat. Jadi, sebab itu saya hargai ikhtiar yang diberikan ini, dan saya tadi saudara Fahmi sebut di Kendali bersama dengan Paddy umpamanya, di mana jelaskan rangkaian itu meluas. Dia tidak mudah, saudara. Saya lihat beberapa langkah dia ambil negara Eropah, negara ASEAN dan negara China. Dia memerlukan satu dasar yang jelas, clarity in policy dan execution, pelaksanaan yang sangat jelas. Kalau kita ikut cara kaedah pentadbiran biasa, mana sempat kita fikir soal kecelekan digital. Istilah itu pun istilah baru. Digital transformation, transformasi digital. Ini tak bangkit dalam rancangan Malaysia ke-10, ke-9, tidak ada. Oleh kerana perkara ini baru, penjawat awam sendiri itu harus memikirkan hala tuju dan pelaksanaan yang lebih baik dan cepat. Kalau tidak, kita ketinggalan. Dan lebih lagi kalangan yang miskin. Miskin bandar, miskin desa, miskin di pedalaman Sabah Sarawak. Itu akan ketinggalan pastinya. Melainkan ada disebut social engineering. Ada tindakan, intervention dari pemerintah melalui jentera-jentera. Dan bedanya pula ialah kerana jentera ini tidak hanya terikat pada birokrasi asal, tapi dikembangkan. Jadi sebab itu saya mahu bukan saja peluncuran program, tapi mesti ada. Semua program kita, pengumuman kita, mesti ada laporan bulanan. Itu beda daripada dulu. Jadi saya ingatkan, Susah Kerajaan Negeri, Rusli ada, dan pegawai daerah, Malay Perbandaran, ketua-ketua jabatan harus ingat. Bila kita umumkan umpamanya dulu, tahun lalu, baiki tandas di setiap sekolah. Kita mahu laporan bulanan. Berapa sekolah, berapa tahapnya. Kemudian tahun ini, kita tengok penjawat awam, rumah-rumah penjawat awam, rumah polis, rumah tentera, rumah guru-guru. Dalam keadaan yang sangat daif. Puluhan tahun tidak diambil kisah. Pengurusan, maintenance, baik pulih itu sangat lemah. Sebab itu kalau tahun lalu,
tandas yang diperbaiki di seluruh negara ni 8,600. Bayangkan, Malaysia, negeri hebat, pendapatannya tinggi, terkenal seantero dunia. 8,600 tandas anak-anak sekolah anak-anak kita tidak dapat digunakan. Alhamdulillah, kerana ketangkasan, kecekapan pegawai di JKR, Kementerian Pendidikan, pejabat daerah, selesai masalah ini. Menoktahkan kemiskinan. Laporan terakhir dari Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, kita dapat noktahkan kemiskinan Tegar. Mana yang paling miskin, itu kita selesaikan. Ya. Semua kaum. Dan tentunya kalau di Kuala Lumpur, majoritinya Melayu, tetapi nisbah penduduk India itu tinggi menyelesaikan. Dan kita tak ikut racial profiling. Kalau you miskin Tegar lah. Saya tak kira kaum mana, tinggal di mana, kita selesaikan. Ya. Begitu juga macam sekolah. Bila kita kata sekolah daif, tandas, sekolah kebangsaan, sekolah aliran Cina, Tamil, sekolah agama, kita selesaikan. Ya. Ini Alhamdulillah. Dan begitu juga sekarang ni, dari segi baik pulih, bangunan-bangunan kerajaan, perumahan kerajaan yang sangat daif. Tapi kalau kita tunggu banyak 6 bulan sekali laporan, saya tak boleh terima lagi. Sekarang semua ketua jabatan kita kendaki untuk memberi laporan semasa dan tiap bulan status dia. Kalau kita umumkan, tak ada makna nak jalankan begitu lama. Tadi saya tanya Ketua Menteri tentang pengumuman kita tentang LRT, tentu dia lebih rumit, mengambil sedikit masa. Tetapi ada perkara yang mendesak. Pulau Pinang ni menjadi satu tarikan pelancongan yang sangat berjaya. Dan lapangan terbang baik lepas sudah sesak. Jadi sebab itu kerajaan setuju untuk memperbesarkan. Ini memerlukan kajian gitu gini panjang. Saya tanya Ketua Menteri, kalau ikut dari segi kerajaan persekutuan mungkin bermula akhir tahun. Saya tak puas hati. Jadi insya-Allah hari Rabu minggu depan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, mungkin pasal masa itu SS dah bagi sedikit laporan. Saya nak tahu, boleh tak kita percepatkan dana diluluskan, kita percepatkan kerana dia akan mengambil masa 2-3 tahun untuk dia take off. Jadi kita nak kena percepatkan program itu. Kita ada keupayaan untuk melakukan itu. Itu sebagai contoh. Nah, sekarang kalau dalam soal pengenalan tentang soal digital, perniagaan online, apps baru yang diperkenalkan, platform baru, ini semua mesti dengan pendedahan. Masa saya mewakili Port Dickson, saya tengok nelayan miskin. Jual, katalah di pantai Port Dickson, tangkap ikan harga RM4. Sampai Seremban, RM7. Sampai Kuala Lumpur, RM11. Ada orang di sekitar Seremban yang sanggup ke Port Dickson kalau dia tahu harga itu betul-betul murah. Jadi maknanya apps baik, platform baik. Yang diperkenalkan itu diperhebahkan, dia tahu beli di mana, jam berapa, dia datang. Akhirnya pendapatan nelayan pun lebih baik dan kos bagi pengguna dan pembeli pun jauh lebih baik. Seperti pagi tadi kita buat jualan madani ala Rahmah di Seberang Jaya. Tengok sayuran lebih RM2 lebih murah umumnya. RM1 hingga RM2 lebih murah daripada harga pasar. Daging RM3 sampai RM2, RM2 sampai RM3 lebih murah daripada harga pasar. Ayam begitu juga. Dan ikan terutamanya. Ya. RM1, RM2. Kerang RM3 lebih murah. Jadi kerana saya tanya bagaimana boleh begitu? Kerana dibawa langsung dari kawasan nelayan, ya,
Dan kita ada farmer, mungkin pengangkutan dia kepada farmer, kalau di tempat jualan rahmah, dan orang boleh beli. Ini bunyi biasa, tetapi dia yang membantu kalau kita ada kemudahan ya, online, yang sebab saya sebutkan dari segi perubahan perniagaan kecil dari segi digital, seperti disebut oleh Menteri tadi, kemungkinan menaikkan keupayaan dan hasil mereka. Jadi karnival ini, sebab itu disebut pengukuhan kesaling hubungan dan pembangunan usahawan. Jadi saya harap anak-anak terutamanya manfaatkan sebaiknya. Nanti kalau tidak, kita umum, kita ada majlis-majlis pancaran besar-besar, kita minum teh dan cok kodok sedap-sedap, kemudian balik sama saja. Jadi sebab itu saya nak laporan ya, termasuk daripada SKMM. Okey, ada program di Pulau Pinang. Awal Februari. Awal Mac kena nak tanya. Apa dia perkembangan? Okey, terlalu awal. Baik, awal April apa dia? Jadi tiap jabatan, dan saya dah minta Ketua Susah Negara memastikan hal ini berlaku. Ini saja yang boleh jamin apa yang dikatakan pelaksanaan yang lebih cekap dan pantas. Tentunya kita tak ada upaya untuk buat semua. Sebab itu saya kat telco umpamanya, saya ucap terima kasih kerana mereka nampak secara langsung turun ke bawah. Kerana saya cakap telco ini mencatat keuntungan yang baiklah. Ya. Jadi bila mereka berikan kerjasama, dia memudahkan kerana kalau bidang ini mereka kuasai. Mereka punyai kemahiran. Kecanggihan, sophistication teknologi ini mudah bagi mereka. Sukar bagi rakyat terbanyak. Jadi dengan kearifan mereka dalam bidang ini disampaikan, itu saya katakan, dan membantu mencelikkan rakyat tentang apa yang disebut digital. Jadi saya berharap ya, dalam program Madani ini dia menunjukkan keprihatinan. Kerana kita bimbang, kita kadang-kadang senang dengan pelaburan sekian banyak yang perlu sebenarnya. Pelancongan bertambah ya, tapi apa dia manfaat secara langsung bagi penjajah dan peniaga kecil? Apa dia manfaat langsung dari yang lulusan TVET dan lulusan Mahat, yang apakah mampu mereka bekerja? Apakah harus ada laluan dan ikhtiar baru yang diperkenalkan? Ini bagi saya challenge ya, kepada atau cabaran bagi kita, iaitu bagaimana manfaat itu diperolehi oleh rakyat terbanyak secara langsung. Ya. Ini saya percaya melalui PEDI, nampak Saudara Fahmi memberikan tumpuan untuk perluaskan skop dan kegiatan PEDI ini, umpamanya yang dikelola oleh SKMM, berapa sekarang? 911 ya. Oh, 911. 911 bahaya. Itu yang dikelola. Di Pulau Pinang, 3 PEDI. Sungai Pinang, Barat Daya, Tasik Gelugor. Nibung Tebai tak ada, Matampau tak ada. Ini pun satu hal. Jadi dia janji pada saya, dalam rancangan. Mana Perdana Menteri kena turun, baru dia nak buat di Nibung Tebai dengan Matampau. Ini satu. Tapi memang dalam rancangan memang ada 186. Dan kalau tanya pendapat saya nak beritahukan Tan Sri Salim, dia orang besar dan korporat yang berjaya, yang dikenali lagi cepat. Saya nak tengok cepat atau tidak 100 itu dijalankan sebelum akhir tahun ini. Kita nak tambah 41 PEDI di Pulau Pinang. Jadi 41. Dan peruntukan yang disediakan untuk PEDI di Pulau Pinang penambahan ialah 47 juta ringgit. Ya. Jadi bulan depan Fahmi, make sure you receive a report from me.
Saya dah lama dah. Orang kata dalam kerja-kerja kerajaan ini, saya akan janji itu saya tak mau pakai. Bagi laporan bulan depan, sebelum 10 Mac bulan depan, saya nak tengok bila dia nak laksanakan di, katalah, balik pulau, bila di Nibung Tebal, bila di Permatampau, umpamanya. Tapi saya ucap, walaupun saya petik gurau begini, saya ucap terima kasih. Kerana yang langkah dia ambil, saya berjumpa mereka dulu, PEDI, sampai ke kawasan pedalaman Sabah, Sarawak, Felda Suharto, ini sudah ada pun PEDI. Jadi saya ucap terima kasih atas usaha dan khidmat yang sedemikian. Dan dalam pertemuan saya dengan PEDI, itu dia menyeluruh. Maknanya termasuk kawasan kita tak jangka. Di mana Ulu Tembeling ke, atau di Kapit, di Sarawak, yang belah pedalaman, tapi datang seorang anak muda yang canggih, dia belajar mungkin di UiTM, tapi dia balik, dia mulakan PEDI. Jadi begitu saya harap anak-anak Pulau Pinang diberikan pendedahan dan komuniti PEDI itu dapat memanfaatkan masyarakat di sekitarnya. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua rakan-rakan dan tunggu laporan awal bulan Mac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.